وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Adapun tanda berkehendak Allah Ta'ala itu ialah sekalian makhluk ini. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, tersambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki. Hingga pada kata dianya pada malam ini, adapun tanda berkehendak Allah Ta'ala itu. Ini nak masuk cara dalil. Kerana setiap daripada mu'taqadah, setiap daripada apa yang kita simpul dalam kepercayaan kita, aqaidil iman kita, itu mestilah berdasar atau terhasil daripada dalil. Sekurang-kurang dalilnya ialah dalil ijmali. Ini supaya kita tu terkeluar daripada khilaf alim ulama tentang kedudukan sah atau tidak sah iman orang yang taklid. Imam Sanusi dia menjalani pendapat muqallid, artinya orang yang mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalil, orang yang ikut mulut tok guru tanpa tahu sebagai dalil, hanya daripada kerana ta'assub. Ini kata Imam Sanusi tidak sah iman dia. Ada musahhatil iman, tak sah iman. Bila tidak sah iman, maka kekal di dalam api neraka. Artinya kafir. Berat sini. Berat lagi lah. Mujurnya ada khilaf. Qaul yang tahqiq, pendapat yang muhaqqaq. Artinya ulama muhaqqiqin, mereka berpendapat iman orang yang taklid ni sah. Syaratnya taklid itu yakin. Mana 100% bulat. Kalau taklid tapi tak yakin, bahkan syak, zon atau waham, maka hak ni pun kafir juga. Kerana ilmu ni tak terima melainkan yakin, bulat. 100% terima, setuju. Kalau duk main ada lagi 20% halu-halu, yo ko. Duk ya ko. Hak ni ijma' ulama, tak sah iman. Mesti 100%. Maka iman orang yang muqallid ni, kata qaul yang tahqiq, sudah sah, tetapi berdosa dia. Mukmin tapi asiyun.
mukminun 'asiyyun, mukmin yang berdosa, yang bermaksiat. Nah, kalau dia tu ahli untuk mengaji, artinya dia diberi oleh Allah Ta'ala bakat untuk belajar, boleh memikir. Tapi dia tinggal mikir, dia tinggal mengaji, dia tinggal untuk berfikir, maka berdosa dia kerana dia tidak mengaji. Maka imannya sudah sah, tetapi berdosa kalau dia tu ahli nazar, dia panggil ahli untuk berfikir, untuk mengaji, tiba-tibanya tinggal mengaji. Nah, baik. Maka untuk kita keluar daripada khilaf, wajiblah kita kena tahu dalil. Maka kerana itu kata musannif hari ini, ada pun tanda. Tanda ni maknanya dalil. Alamah. Tanda yang menunjuk di atas mesti bersifat Allah Ta'ala dengan iradah. Berkehendak sini maknanya penentu, sifat iradah. Dan tentu tidak, Allah tu tidak bersifat dengan iradah. Satu dalil itu menunjuk di atas dua madlul. Dua benda yang ditunjuk. Mana? Menunjuk di atas mesti bersifat dengan penentu, dan tentu tidak, Allah tidak bersifat dengan penentu. Dah. Jadi hari itu kita ada apa kita terjemah iradah dengan penentu, tidak dengan berkehendak. Kita syarah dah itu. Apa dalilnya? Itu ialah sekalian makhluk ini, artinya baharu sekalian makhluk ini, ataupun ada sekalian makhluk ni. Pasal apa? Pasal kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan penentu. Ini dia panggil, kalau ni andaian, dia panggil fardu takdir. Qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuku'. Kaedah andaian itu tidak membawa perkara itu benar-benar berlaku. Hanya untuk kita tu berfikir dan mengambil natijahnya. Andaikan, gitu. Kalau Allah tidak bersifat dengan iradah, dengan penentu, maka bagaimana dia nak meniadakan makhluk ni? Itu. Bagaimana dia nak buat makhluk ni? Macam kita, kalau kita tak nak makan nasi, macam mana kita boleh makan nasi? Kata ni. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan penentu, bermakna dia bersifat dengan lawannya. Lawan bagi penentu tu banyak. Lupa, nyanyuk, lalai. Itu disebut dah itu. Maka bagaimana mungkin boleh buat orang panggil makhluk ni dengan begitu sekali sempurna kalau lalai, kalau nyanyuk? Alam ni kita tengok penuh dengan kesempurnaan kejadiannya, kukuh. Mana? Tengok langit, tidak ada tiang. Bumi yang berada di tengah, orang panggil alam semesta ni, tidak ada tali yang menggantung atau tiang yang mengakar, tak ada. Bumi ni bulat gitu kan? Mana bawah tak ada tiang? Atas ada tali gantung, tak ada. Tapi duduk di atas falak dia. Maka tak mungkin Tuhan boleh buat alam yang segini teguh, alam yang segini badi'ul hikam. Badi'ul hikam, alam yang begitu sekali ciptaan yang teguh, yang hebat, nak cari cacat celahnya susah. Kalau yang membuat tu tidak bersifat dengan penentu, tentu tak dapat. Kayak gitu. Maka bila tidak dapat, bagaimana boleh dibuat? Tidak boleh dibuat. Kalau Tuhan tidak boleh buat, bermakna tidak ada makhluk ni. Sedangkan makhluk ni ada. Langit ada, bumi ada, segala makneka ada berlaku atas muka bumi. Ni. Pokok, bukit, buka, gunung, ganang, orang, gapo, menata, gajah, rimah, lembu, kubaya, itu. Macam jenis menata ada. Ini bermakna ada yang menjadikan,
dan dia menjadikan sesuatu yang dijadi tadi mengikut apa yang dia tentu. Tuhan buat apa yang dia tentu. Dia tak buat apa yang dia tak tentu. Kayak gitu. Cuba tengok kita manusia ni saja. Walau kita manusia ni atas masjid ni, bukan muka serupa belaka kita ni. Nah. Nah. Muka saya. Muka ibu-ibu ayah muka ibu ayah lah. Nah, tapi sama ada hidung ada. Hidung saya kepek sikit, ada hak macun sikit. Nah. Kayak gitu. Tak sama. Hak lagi hebat gak ni, nah, cak ibu jari ni. Nah. Sebab tu lan kau apa gak? Cak ibu jari naik selalu dah latar belakang dia apa cak ibu jari tak sama. Lagu mana kita boleh buat kayak gitu. Nah. Berapa jumlah manusia atas muka bumi ni takkan sama walaupun kembar sia sekali pun tu ni. Kembar seirah lagu mana pun cak ibu jari dia tak sama. Bermakna yang menjadi ni ialah Allah dan dia buat apa yang dia tentu. Dia tak buat apa yang dia tak tentu. Tengok. Hari ni duk ingat kau panas. Hari ni duk ingat kau hujan lebat. Panas. Nah, rugi tak ada behu mai buat kerja tanah pondok. Tapi panas tak mari pula. Duk ingat kau hujan kan? Tu nak kata Tuhan buat apa yang dia tentu. Dia nak mari hujan kau, nak mari panas kau. Cuma kita je bercakap ni mesti terkuju. Nah, itu orang panggil atas jalan adat, kebiasaan. Boleh tak Tuhan nak buat tak? Tidak seperti kebiasaan yang dia buat? Boleh. Tak ada tekanan gapo atas Tuhan. Nah, mesti terkujuh nak panas, sepanas-panasnya. Boleh. Mesti panas, banjir, selai habis segala rumah orang. Boleh. Dia Tuhan. Ya? Dia buat apa yang dia tentu. Dia tak buat gapo dia tak tentu. Jadi apabila berlaku sahaja apa-apa sahaja yang berlaku kepada kita, sama ada benda tu baik atau buruk, tahulah kita itu ketentuan Allah. Azali lagi. Ya. Belum ada makhluk ni Tuhan tentu dah. Nah, sedia kala ni ibarat daripada kata kun hizzat wa sifatillah. Hak ada hanya zat Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala saja. Nah, tidak ada masa. Cuma kita je bercakap pada masa azali, sewaktu azali. Azali bukan waktu. Nah, azali bukan masa. Kun hizzat Allah wa sifatillah. Nah, semata-mata zat Allah Ta'ala saja ada dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu sudah Allah Ta'ala tentu sedia kala lagi. Dan sekarang pun walau sudah ada makhluk pun Allah sedia kala. Kana Allah walam yakun syai'un ma'ahu. Adalah Allah. Nah, tidak ada sertanya sesuatu tak ada. Itu dia menunjuk pada azali kun hizzat wa sifatillah. Nah, wahwal an dan sekarang ni. Nah, kita guna perkataan sekarang ini. Ma'alaihi kana, dia di atas apa yang ia ada pada sedia kala dulu. Dia tidak duduk di bawah hukuk sutut masa ni. Nah, jadi masa ni kita kena, kerana masa tu Tuhan yang menjadi. Apa masa? As-sa'ah ibaratun an harakati syamsi wal qamari. Masa tu ibarat daripada geraknya matahari, bulan. Nah, bukan jam. Jam ni penanda masa, bukan diri masa. Sebab tu kita pulah jam nak suruh subuh balik. Tak boleh. Mana boleh. Nah, masa ni ialah bergerak matahari bulan. Jadi bergerak matahari bulan ni Allah yang menjadi. Kayak gitu. Jadi belum ada matahari bulan, ada masa? Tak ada masa. Dan bila Allah buat matahari bulan dan bergerak matahari bulan, Allah duduk di dalam tu. Dah. Kita duduk di bawah ni. Kita nak isyak dah. Nak maghrib dah. Nak subuh dah. Kayak gitu. Kita yang duduk di bawah rungkuk suntuk masuk. Allah wa huwal an kana alaihi makana. Nah, dia Allah sekarang ni kita. Tapi dia sedia kala seperti belum ada makhluk ni. Dah gitu.
Jadi cuma kita tu orang panggil apa? Dikul ibarah. Sempit kita nak cakap tentang Tuhan, maka kita pun cakaplah Tuhan buat, Tuhan nak pada masa azali lagi, ketentuan pada Allah waktu azali lagi. Kita cakap waktu, ketika, pada masa azali, itu semua tu dikul ibarah dia panggil. Dikul ibarah ni sempit kita nak bercakap. Tapi kita orang yang mengaji kena faham bahawasanya azali qadim tu bukan masa. Tak ada di Tuhan tu masa. Allah tidak duduk di bawah rungkut suntuk masa, bahkan masa itulah Allah yang menjadi. Kita yang duduk di bawah rungkut suntuk masa. Itu. Jadi bila apa saja yang berlaku kepada kita, perkara yang baik atau perkara yang buruk, tahulah kita semua tu ialah ketentuan Allah. Maka sebab tu orang yang banyak duk berzikir raditu billahi rabba, raditu billahi rabba, maka dia akan banyak sabar. Radina billahi rabba, raditu billahi rabba. Kami puas hati Allah tu Tuhan kami. Bila puas hati gapo Tuhan itu yang baik, kita syukuri alhamdulillah. Yang buruk maka kita sabar, kita reba, kita taslim. Kalau perkara-perkara orang panggil bala, penyakit, nyakar kau gapo, anggaplah kita tu nak dikifarat dosa. Kayak gitu. Karena para nabi dia pun kuat diuji. Asyaddun nasi bala al anbiya. Sedahsyat-dahsyat manusia ni sebuah bala tu ialah al anbiya. Summal auliya, summal ladzina yulunahu. Summa amsal, summa amsalahu. Kemudian seumpama dengan para nabi, para wali. Tapi balak wabak, ujian penyakit dikenakan kepada para anbiya, para wali itu li raf'id darajatil ula. Untuk mengangkat darjat lebih tinggi. Kalau kita orang yang bukan nabi, bukan wali, kuali ni. Macam kita ni kena penyakit, kena ujian tu, kena macam-macam ujian, benda hak makarih, benda hak kita benci tak suka. Siapa dia suka sakit? Tak ada orang suka sakit. Semua nak sihat belaka. Tak ada orang suka sakit. Tapi kena, maka kita kena ingat ni likifaratiz dzunub, untuk mengkifaratkan dosa-dosa kita. Dia orang mukmin tu senantiasa dia duduk dalam pahala. Dalam senang boleh pahala, dalam susah pun boleh pahala. Buat taat ibadat pun boleh pahala, jatuh maksiat pun boleh pahala. Kenapa boleh pahala jatuh maksiat? Sebab dia taubat. Dia tak putus asa dengan rahmat Allah Taala. Bukan buat maksiat tu boleh pahala. Dia terjatuh buat maksiat, lepas tu dia pun taubat. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang taubat daripada dosa tu seperti orang yang tidak ada dosanya, suci. Kita kena kan bila jatuh dalam ibadah. Saya banyak ibadah ada. Saya orang soleh. Saya orang ustaz. Saya orang jemaah. Saya orang kuat kaki masjid, kaki surau. Sudah. Terlepas dia dengan Allah Ta'ala dah. Tak ingat kata ini ketentuan Allah. Allah yang menjadi. Maka sombong mula menghinggapi dalam hati dia. Takabur mula. Riak, ujub, sum'ah tak sawayak. Maka pahalanya tak ada, bahkan berdaki dengan maksiat. Ibadat tapi berdaki dengan maksiat. Batin bagi ibadat tu berdaki dengan maksiat. Rugi. Bila jatuh buat dosa, aku duduk semaya-semaya pun buat dosa juga, tak ada kerja. Buat semaya-semaya selama ni. Katanya inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya ni dapat mencegah daripada fahsyak dan munkar. Ternyatanya aku semaya rajin, terjatuh juga buat dosa. Malah dah semaya buat dosa, neraka pun neraka gilah. Tengok. Putus asa daripada rahmat Allah. Ni ayat orang yang tak ada iman tu gitu. Bahaya dia. Jatuh di mana-mana pun bahaya berlaku. Pak jatuh dalam raya, untung nego bisnes jadi jutawan. Tengok siapa boh habis. Tak kabur bola.
Zakat-zakat tak saya bayar. Nah, sedekah-sedekah pun malah kopi hangit dekuk. Yang hamba pula orang minta sedekah. Minta sedekah orang lain ni. Aku dulu susah juga pemung, tapi aku tengok aku kerja rajin, pagi petang siang malam, siapa jadi jutawan. Jadi korang dia tak ada apa-apa. Nah. Bila jatuh dalam fakir miskin, apa kedana, boleh dosa kat dia. Bapa lah Tuhan, sakit hati berapa aku ni, aku buat kerja molek jadi tak untung, duduk dalam susah. Untuk benci aku kau Tuhan. Tengok, sukzon dengan Tuhan. Jahat suka dengan Tuhan. Nah. Tu sakit masuk hospital, jahat suka dengan Tuhan. Bapa Tuhan, muak aku sakit gini. Benci sangat aku, mu tak sayang aku. Bahasa apa Tuhan ni? Sudah. Nah. Maki pula Tuhan. Kan ada ke? Benda padi dia ke benda tembakau dia kena bakar kena panas letak bau. Nah. Nyakak golok lawan Tuhan. Nak tak Tuhan aku lawan Tuhan. Tengok. Orang dia tak ada iman habis rosak habis. Duduk di mana-mana tempat Tuhan takdir pun rosak. Nah. Tapi sebaliknya kalau kita sudah ada iman, kita percaya bahawa setiap apa yang Tuhan buat ialah apa yang Tuhan tentu. Tuhan tentu bila, tak ada bila, sedia kala. Belum ada makhluk ni Tuhan siap dah. Di iradat dia tanjiziyun qadimun. Luluh sedia kala. Dia nak gitu begini begitu atas tiap-tiap makhluk dia. Bukan baru tentu, bukan baru tentu. Bukan baru nak wikaya dah ke dia ni. Nampak rajin tu nega tu. Tak apa kita wikaya. Kan gitu. Bermakna Tuhan ni bodoh. Tak tahu hamba tu nak kaya ke nak miskin. Dak. Sedia kala lagi. Nah. Orang tu usaha lagu mana pun kalau dia Tuhan tak tentu kaya, miskin sampai mati pun miskin. Tak ada ke? Belambok Nah, tak cakap masuk motivasi, roti basi berapa nak jadi kaya. Hak kayanya pakai motivasi, dia tak kaya-kaya. Nah, orang tu Tuhan tentu kaya, tak usaha pun kaya. Tengok anak raja, kaya molek-molek. Nah, tak ada duk jual tepi jalan begitu. Kaya molek-molek dah. Baru bangun tu mandi ala kolam mahdoh. Apa dia? Dia Tuhan tentu gitu kan. Jadi gapo hak berlaku ni ialah ketentuan Allah. Dia tak buat apa yang dia tak tentu. Dia buat apa yang dia tentu. Tak kira sama ada baik atau buruk. Itu. Fa'alul lima yurid. Tuhan buat apa yang dia tentu. Artinya iza lam yurid lam yaf'al. Apabila Tuhan tak kehendak, Tuhan tak tentu, maka dia tak buat. Apa sahaja yang berlaku ni ialah ketentuan Allah. Jadi di sinilah timbulnya. Apakah Tuhan nak, Tuhan tentu. Orang tu jadi kafir, orang tu jadi fasik, orang tu jadi jahat. Jawabnya nak. Jawabnya Tuhan tentu. Tapi Tuhan suruh tak dia jadi jahat, jadi kafir, jadi fasik tu? Tak. Nah. Kalau di sisi Mu'tazilah jahat seumpama kafir, fasik, dosa, maksiat ni Tuhan tak tentu. Tuhan tak tentu. Lepas tu yang menentukan orang tu buat maksiat, orang tu kafir, orang tu jadi fasik ke munafik ke berapa, orang tu sendiri. Tuhan tak ada kait. Tu kata Mu'tazilah. Sebab bagi Mu'tazilah, kalau Tuhan yang menentukan orang tu jadi kafir, sedangkan kafir tu dia larang, jangan jadi kafir. Kalau kafir aku sumbat buah neraka. Tiba-tiba dia tentu jadi kafir orang tu. Maka nanti akhirat disumbat neraka. Zalim Tuhan. Begitu. Maka kata Mu'tazilah dak, Tuhan ni buat hak baik. Hak baik-baik je. Hak molek-molek je. Hak bagus-bagus je. Ni ingat ni, ada pakai motivasi saya dengar dalam Facebook. Kata, kerugian yang kita berniaga bukan Tuhan yang menentukan. Ini kerana kita yang tidak pandai. Kita yang silap percaturan. Tuhan menentukan apa yang baik-baik untuk kita saja. Keuntungan, kaya raya. Sedap. Dia tak khabar, dia jadi Mu'tazilah lah tu. Tak. Tuhan tentu belakang. Patut zalim tak Ustaz? Tak zalim. Pasal apa tak zalim?
Pasal ketentuan Allah tu ada yang Allah Ta'ala tentu, yang tidak ada hak untuk kita usaha. Ada yang Allah Ta'ala tentu dan diberi peluang untuk kita usaha. Contoh seperti ni, bangsa Melayu, Cina, Sia, Boya, berapa ni, hak ni ketentuan Allah, tak ada hak kita nak usaha. Tak boleh. Beranak Melayu, mati Melayu dah. Nah, tak boleh kita Melayu setengah habak umur 50 tahun berasa puas jadi Melayu. Nak jadi Cina pula dah ni. Buat mata sepek. Tak boleh. Jadi Nabi, ini pun ketentuan Allah, tidak ada habuan untuk kita usaha, tak ada. Nah, kata hey, pasal apa napa kuat sangat semaya ni? Siapa berapi dadahi napa tu? Nah, ayu saya memang cita-cita nak jadi Nabi. Nah, selagi mana saya jadi Nabi, saya tak akan berhenti semaya banyak ni. Tak boleh. Nah, tapi di sana ada ketentuan Allah yang Allah Ta'ala bagi ruang untuk kita usaha. Seperti soal iman dan kufur tadi. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak usaha jadi mukmin sila. Siapa nak usaha jadi kafir kufur sila. Tu hawi peluang. Tapi usaha kita pun tidak memberi bekas. Nah, kenapa? Karena yang memberi bekas hanya iradah kudrat Allah. Tapi diberi peluang tak? Diberi peluang. Diutuh para nabi, diutuh para rasul, diberi orang untuk mengajar, berdakwah. Nah, sampaikan ilmu agama, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Itu. Jadi kalau gitu, Tuhan tidak zalim. Lebih-lebih lagi, semua makhluk ni hak Tuhan belaka. Zalim ni apabila kita retah benda hak bukan milik kita. Kayak gitu. Kereta jiran kita pergi warna pink, pergi sembuh warna kereta jiran kita warna pink. Zalim. Nah, pasal bukan kereta kita duduk getah apa, pasal kereta orang lain. Kalau kereta kita sendiri, kok kita nak cat warna apa, suka hati kita. Kayak gitu. Makhluk ni hak milik siapa? Hak milik mutlak Allah. Ikut Tuhan. Zalim apa? Tak tepuh. Ini haram tu alai apa? Ini haram tu apa dalam hadis kursi sebut tu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman di atas diriku. Mana tak bau nah kezaliman itu dengan Allah Taala. Jauh sekali nak kata zalim. Lepas tu dia suruh kita Islam, dia larang kita kufur, dia suruh kita mukmin, dia larang kita kafir. Tiba-tiba kalau Tuhan tentu kita kafir lagu mana? Tidakkah zalim Tuhan? Tidak. Karena antara suruh tegah dengan tentu itu berbeza. Suruh larang itu dipanggil min aqsamil kalam. Satu daripada pembahagian kalam Allah Ta'ala. Kayak gitu. Adapun tentu itu sifat iradah Allah. Ia tidak talazum, tidak mengautomatikkan. Nah, Tuhan suruh orang jadi Islam. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam semua sekali. Hak dia suruhnya kita masuk semua sekali. Hak dia suruh, hak dia tentu boleh tentu lagi. Dia lain sikit tu. Jadi sebab tu Ahlus Sunnah wal Jamaah ni antara iradah dengan amar dan nahi itu ada orang panggil perbezaannya, ada umum khususnya. Mana tiap-tiap benda yang Tuhan tentu belum tentu hak Tuhan suruh dan Tuhan teguh. Mana? Contoh seperti kufur kepada Firaun. Tuhan tentu tak Firaun tu kafir? Tentu. Bila? Sedia kala. Belum Firaun ada lagi. Tuhan tahu Firaun ni kafir dan dia nak Firaun tu kafir. Kayak gitu. Tapi Tuhan suruh tak Firaun tu kafir? Tak. Tuhan larang Firaun kafir. Tuhan tegah Firaun tu kafir. Beza tak? Beza. Benda hak Tuhan tentu, belum tentu hak Tuhan suruh dan larang. Lepas tu Tuhan suruh apa Firaun? Tuhan suruh Firaun tu mukmin. Hatta Nabi Musa, Nabi Harun didakwah. Hak Tuhan suruh Firaun tu masuk Islam. Tuhan larang Firaun tu kafir. Tapi hak Tuhan nak Firaun tu kafir bila? Sedia kala lagi. Jadi tiap-tiap benda hak Tuhan tentu, belum tentu hak Tuhan suruh.
Ada. Seperti kafir di Firaun. Nah, sama juga. Tiap-tiap benda hak Tuhan tentu belum tentu hak Tuhan. Tuhan larang dan suruh. Mana? Seumpama iman pada Abu Bakar As-Siddiq contohnya. Iman pada Abu Bakar As-Siddiq. Tuhan tentu tak? Tuhan tentu. Tuhan suruh dak Abu Bakar beriman? Suruh. Tuhan larang dak Abu Bakar beriman? Tidak. Nah, bahkan Tuhan suruh Abu Bakar As-Siddiq beriman. Dan Tuhan nak dak Abu Bakar tu beriman? Nak. Ada talazum. Hak Tuhan nak, Tuhan tentu, Tuhan suruh. Seperti iman kepada Abu Bakar. Iman kepada orang yang beriman. Senang. Begitu. Nah, ada benda hak Tuhan tentu, bahkan Tuhan larang. Seperti kufur kepada orang yang kafir tadi. Nah. Itu lagu itu. Sebab tu dalam Quran kata nah, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Ini bukan mari mikir dengan akal semata ilmu ni. Ambil di Quran dah. Tuhan kata walau syaa rabbuka, kalau menghendaki oleh Tuhan engkau. Syaa artinya arada. Nah, mana kalau Tuhan mu nak. Nah, kalaulah Tuhan mu nak, Tuhan mu tentu la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Senang je Tuhan nak buat semua orang jadi mukmin belaka semua. Tak ada kena mungkin berdakwah lah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kena aku hatamu nak pergi berdakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku nak, aku boleh buat semua mukmin belaka boleh. Ada masalah. Kalau aku nak tu ayat. Lepas tu kita buka celik putih mata. Semua mukmin belaka ke atas muka dunia ni? Tak. Nah, semua masjid belaka ke? Tidak. Ada gereja, ada kanisah, ada tokong, ada ketik. Kayak gitu. Bermakna faham secara mafhum mukhalafah. Oh, dah kafir ada ramai ni. Tuhan tak nak lah semua beriman. Tuhan tak nak. Tapi Tuhan suruh tak semua orang beriman. Tuhan suruh. Tapi dia tak nak semua beriman. Itu. Itu kena beza antara suruh dengan kehendak, dengan tentu. Beza tu. Bila aku sendiri hak tak nak, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Patut kamu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai orang mukmin, mu nak mengerasi di atas manusia sehingga mereka tu jadi mukmin muslim lah ke? Maka tak patut. Nah, maka sebab tu tak boleh kita dakwah dengan cara keras, tak boleh. La ikraha fid din. Tidak boleh kita paksa orang di dalam masuk Islam, masuk agama, tak boleh. Biarlah dia masuk tu dengan terbuka hati dia, dengan hidayah Allah Taala. Tak boleh kita paksa dia. Itu. Habis itu. Baik. Kemudian di sananya timbul lagi satu lagi orang panggil perbahasa. Dah Mu'tazilah kata benda hak buruk-buruk ni bukan Tuhan buat. Makhluk sendiri hak buat. Bermakna makhluk ni perbuatannya, kudrat iradat makhluk ni memberi bekas, memberi manfaat dan mudarat. Berat tu. Sedangkan perbuatan yang memberi bekah hanya Allah. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi bekah itu tidak adalah ia melainkan hanya perbuatan Allah, satu-satunya perbuatan yang memberi bekah. Lepas tu kalau gitu, cuba kita tengok. Yang baik dengan yang buruk ni mana hak lebih banyak? Buruk banyak. Nah, hak mari masjid dengan hak tak mari masjid, mana hak ramai? Hak tak mari masjid ramai lagi. Nah, tak kira dalam kampung ni sebanyak ni je orang ada. Kayak gitu. Keliling ni taman ni. Kayak gitu. Hak mari sebanyak ni pula. Hak mana hak khusyuk sungguh dalam semaya ke apa? Nya tapih hak terbaik daripada hak terbaik. Penat banyak hak buruk pada hak baik. Betul tak? Kalau gitu hak buruk banyak pada hak baik. Hak baik saja hak Tuhan buat, bermakna makhluk lebih kuasa pada Allah. Allah lemah daripada makhluk. Berat tu. Kayak gitu. Dah baik sikit lah. Nah, sikit lah Tuhan boleh buat.
Hak banyaknya hak buruk. Gitu deh. Itu dah. Kalau gitu Tuhan buat hak baik, hak baik Bukan wajib pula katanya Mu'tazilah. Ini nak lawan ahli sunnah wal jamaah. Ini nak lawan ahli sunnah wal jamaah. Dia kata bukan wajib pula Tuhan buat baik dan terlebih baik kepada hamba-Nya. Timbul orang panggil fi'lus salahi wal aslah wajibun 'ala Allah indal Mu'tazilati. Berbuat baik dan terlebih baik, itu kata Mu'tazilah wajib atas Allah Taala. Kita dah harus. Harus. Wajaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal isqa'u wal is'adu wa man yakul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi qad asa'al adaba. Dan harus Allah menjadikan makhluk dan meninggalkan menjadikan makhluk. Harus. Pasal tu kita tu ada tiada harus. Kaya miskin harus, sehat sakit harus. Pasal harus Allah Taala buat. Bukan wajib. Nah, kalau wajib tu buat baik, bermakna kita kena sehat belaka. Karena sehat tu baik. Sakit tu buruk, betul tak? Kau sakit tu baik, sakit tu buruk. Nah, tak ada orang sakit, semua sehat belaka, bukan wajib. Tapi ada hak sehat, ada hak sakit. Ada hak hidup, ada hak mati. Hidup dengan mati mana baik? Hidup baik, mati tak baik. Siapa suka mati? Nah, tak ada orang suka mati. Semua orang lambat. Ya Allah, panjanglah umur ya Allah. Allahumma tawil umri ya Rabb. Ya Allah, panjangkanlah umurku ya Allah. Kayak gitu. Semua nak panjang umur. Ternyata ada hak mati, ada hidup. Itu menunjuk kata harus. Bagi hak Allah Taala tu harus. Dia nak menghidup, nak mematikan, nak mengangkat, nak menjatuh, nak memulia, nak menghina, harus. Wa tarku wal isqa wal is'adu, dan nak mencelaka dan nak membahagia, harus. Bukan wajib atas Tuhan. Ada orang lahir mukmin mati kafir, ada. Ada orang lahir kafir mati mukmin, ada. Nah, harus. Bukan wajib dah. Tu. Kalau gitu, wa man yakul fi'lus salahi wajaba. Siapa yang i'tikad wajib atas Allah Taala buat baik, wa man yakul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi qad asa'al adaba. Sungguhnya orang ni benar-benar jahat akhlak, jahat adab dia. Nah, sebab kalau dia kata wajib atas Allah Taala buat baik pada hamba, nak tanya wajib tu wajib apa? Wajib syarak tak? Kalau kata wajib syarak, bermakna Tuhan ni ditekan. Tuhan kena buat baik. Kalau tak buat baik, Tuhan masuk neraka. Berat tu. Tuhan pula masuk neraka. Tuhan mukallaf apa? Tuhan mukallaf ke? Macam kita ni, wajib semaya isyak. Tak semaya, Tuhan jangan neraka. Kan gitu? Semaya, Tuhan kita takut ke neraka dulu lah. Kalau tiga malah benar dah tu ni. Tak takut neraka, semaya juga. Tekanan tak? Tekanan. Mukallaf kita tu ditaklif. Diberatkan dengan hukum syarak. Kalau kata wajib Tuhan buat makhluk tu wajib syarak, bermakna Tuhan mukallaf. Kalau Tuhan mukallaf, bermakna Tuhan supaya kita sama-sama kena tekan. Ada undang-undang yang menekan atas Tuhan. Berat tu. Nah. Kalau kata dak, bukan wajib syarak, wajib akal. Wajib akal ni apa? Ada ma la yaqbalu lintifa'a. Barang yang tak terima tidak. Mana barang tentu sungguh mesti kena lestari senantiasa ada. Nah, tu makna wajib akal. Benda tentu ada, benda mesti ada. Kalau Tuhan ni wajib akal berbuat baik kepada hamba, bermakna semua hamba ni wajib duduk ala baik. Kaya belaka, sehat belaka, tak sakit, tak susah. Gitu kan? Ada kaya, ada miskin, ya gitu. Ada susah, ada senang, ada sehat, ada sakit. Itu menunjuk kata kita tu terima dua belah. Maka harus saja Tuhan tu buat baik dan buat yang tidak baik kepada hamba-Nya. Tetapi barang diingat, jangan kita nisbahkan yang tak baik tu kepada Allah.
karena dia ajar kita berakhlak. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang mengena ke atas kita daripada kebaikan, kita katalah hak Allah, supaya kita tu tidak takabur, sum'ah, riak, ujub, tidak. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa yang mengena ke atas kita daripada keburukan, kita kata hak kita kenapa? Supaya berbangkit dalam diri kita al-ba'is ala taubah, supaya berbangkit di atas diri kita untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri, koreksi diri, memperbaiki strategi. Buruk ni tak kira sama ada buruk syara'an, ni sebuah agama, ataupun dunyanan, ataupun urfan, adatan, secara dunia, secara adat. Nah, diperbaiki. Oh, mungkin bisnes kita ni rugi kerana kita kurang benar dalam bermarketing, contoh, untuk mengkoreksi diri, memperbaiki. Itu bukan kata ni bukan Allah yang Ta'ala tentu je, bukan. Dalam hati itu tetaplah Allah yang menentu, tetapi kita tu kena koreksi diri. Itu habis itu kemudian kita sambung semula pula. Dan ilmu artinya ilmu pengetahuan, wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.